Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maybe ada di antara anda yang tahu salah satu pengeluar grafik card iaitu EVGA akan berhenti hasilkan grafik card baru dari Nvidia. Kiranya bila kita dah start nampak Asus, MSI, Zotac jual RTX 4000 series, at that time kita tak akan nampak mana-mana grafik card RTX 4000 series dari EVGA. Katanya keputusan ni dibuat disebabkan masalah internal problem antara EVGA dan juga Nvidia. Ada yang terasa hati bagai, dan itulah yang saya nak kupas dalam video kali ni. By the way, video kali ni adalah dari pendapat peribadi saya, bukanlah dari dari perbualan saya dengan CEO EVGA ataupun CEO Nvidia lah. Apa-apa pun, anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga butang loceng yang ada dekat tepi dia. Jom! Untuk makluman anda yang berita EVGA tak nak hasilkan grafik card Nvidia yang terbaru ni, bukan datang dari EVGA secara rasmi, tapi dia datang dari mulut YouTuber yang sangat famous iaitu Gamer Nexus, yang mana dia dipanggil oleh CEO EVGA untuk hasilkan video tersebut. And kita boleh nampak yang Gamer Nexus cuba kekalkan professionalism dia, bila mana video tu bukanlah satu side story sahaja, bukan dari pihak EVGA, dia juga cuba cari info dari pihak Nvidia. So video tu memang nampak neutral. Cuma bila dia bukanlah satu official statement dari pihak EVGA, boleh jadi satu masa nanti mereka akan buat U-turn. Boleh jadi mereka akan jual balik grafik card terbaru dari Nvidia. Boleh jadi. Cuma kali ni kita nak bincang, katakan berita mereka quit dari hasilkan grafik card terbaru Nvidia ni betul. So kita kena tahu dulu kronologi dia. Nvidia bagi tahu yang mereka tak nak jual, EVGA bagi tahu yang mereka dah tak nak deal dengan Nvidia untuk hasilkan grafik card Nvidia yang terbaru adalah kerana rasa tidak dihargai, tidak dihormati oleh Nvidia. Salah satu isu yang dibangkitkan ialah bila mana Nvidia nak hasilkan grafik card yang baru, Nvidia memang akan bagi kepada maker-maker ni, akan bagi kepada Zotac, MSI, Asus, EVGA untuk buat research and hasilkan grafik card terbaru brand tersendiri lah kan, guna chipset Nvidia tu. Cuma Nvidia tak bagi tahu yang harga untuk grafik card tu patut dijual pada harga berapa. Kiranya dia punya SRP berapa tu Nvidia tak bagi tahu hinggalah masa Nvidia announce kepada public, masa press conference besar-besaran yang kita sebagai pengguna biasa pun boleh tahu harga dia berapa. Ketika itulah brand-brand ni macam EVGA baru tahu harga jualan dia berapa. So masa itulah semua duduk kalut buat market research study, Asus jual berapa, EVGA jual berapa, supaya mereka punya harga tu kekal kompetitif lah. So EVGA merasakan benda ni tak menghormati mereka, which is dari satu sudut mungkin boleh kata betul lah kan. Sepatutnya masa bagi chipset baru tu just bagi tahulah, okey, grafik card ni sepatutnya dijual pada harga RM4,000 Malaysia. Grafik card ni sepatutnya dijual pada harga RM5,000 Malaysia. Nvidia boleh je buat benda tu kan, tapi Nvidia tak buat benda tu. Cuma bagi saya, kenapa dia adalah satu isu yang kecil? Sebab dua benda. Yang pertama, bila CEO EVGA tu ditanya adakah benda tu menyebabkan mereka hadapi kerugian, jawapannya tak. Benda tu tak membuatkan mereka hadapi kerugian. Cuma benda tu buat mereka rasa kalut. So, yang kedua, bila ditanya adakah masalah ni baru berlaku ataupun dua kali saja berlaku? No, masalah ni berlaku dari dulu lagi. Kalau anda adalah seorang businessman yang kita kata normal lah, yang boleh berfikir secara waras, kalau anda dah tahu yang di hadapan anda akan ada masalah tu, so anda boleh readykan tim untuk handle masalah tu. Benda ni bukan sekali berlaku, bukan dua kali berlaku, tapi dah banyak kali berlaku, and anda aware masalah ni akan keep repeating. Untuk Nvidia, mereka tak kisah sangat sebenarnya EVGA nak jual ke, EVGA tak nak jual ke. Itu adalah perkara yang kecil kepada mereka, sebab banyak lagi brand yang berebut nak dapatkan stok EVGA tadi. Maksud saya chipset Nvidia yang Nvidia agihkan kepada EVGA tadi. Banyak gila brand yang berebut. So sebenarnya apa yang EVGA cuba lakukan adalah something yang bagi saya, to be honest dengan anda, sangat-sangat tak cerdik lah.
Dia CEO ni ditanya juga adakah tindakan dia untuk cut 70% dari pendapatan syarikat dia tu disebabkan financial problem. Katanya tak, which is di sinilah saya punya pendapat. Saya rasa bukanlah isu terasa hati internal problem dengan Nvidia dan sebagainya, tapi disebabkan financial problem, disebabkan masalah kewangan. Saya nak kongsikan dengan anda masalah yang dihadapi oleh saya sebagai seorang pekedai komputer nama Mona Lisa. Mungkin anda boleh relate dengan masalah yang berlaku antara EVGA dan juga Nvidia lah. So, masa PKP hari tu, harga untuk grafik kad gila tinggi. Bayangkan RTX 3070 yang di-announce dijual pada harga bawah RM3,000 Malaysia. Masa PKP hari tu harga dia naik sampai RM6,000 Malaysia. RM3,000 naik ke RM6,000 Malaysia. So, dan yang menarik lagi, walaupun harga dia tinggi kan, demand dia sangat bagus. Ambil je stok, orang terus beli. Ambil je stok, orang terus beli. And kita beli sebenarnya pada harga yang mahal juga. Bukan maksudnya, okay, kos sebelum harga dia naik RM2,500 and bila harga dia naik, kita beli pada harga RM2,500. No, tak berlaku macam tu. Kalau masa harga jualan dia RM3,000 Malaysia, margin 10% ataupun keuntungan kita 10%. Sama juga, bila kita jual pada harga RM6,000 Malaysia, dia punya margin tu still 10%. Dia tak berubah pun benda tu. And demand ketika tu memang tinggi sampai kan buat macam saya sendiri bukan berputih mata. Rasa macam, okay, stok kena ambil. So, kita pun nak ambil stok. Bila ambil stok, tiba-tiba PKP dah tak ada. Work from home pun tak ada. Tengok-tengok jualan makin perlahan. Grafik kad yang kita ambil pada harga RM6,000 Malaysia kos tadi, tiba-tiba sekarang dah tak boleh jual. Itu satu hal. Dan yang kedua, disebabkan demand dia dah rendah kan. Harga grafik kad tiba-tiba drop jadi RM3,000 Malaysia balik. Sedangkan kos kita beli grafik kad tadi, katakan RM6,000 lah senang kan. Dia harga masih lagi RM6,000. Kalau kita nak jual, kita nak berkeras jual pada harga RM7,000 Malaysia kan. Ataupun kita nak jual harga kos yang kita beli tadi RM6,000 Malaysia, pada waktu grafik kad tu boleh didapati pada harga RM3,000 Malaysia, dia adalah satu tindakan yang bodoh lah. Sampai bila-bila pun orang tak akan beli. Nak tak nak, saya kena jatuhkan harga dia jadi RM3,000 Malaysia. Untuk jual pada harga RM3,000 Malaysia, yang pertama, saya rugi sebanyak RM3,000 Malaysia. Nvidia tak ada bayar benda ni. Nvidia memang tak ada bayar. Even brand-brand pun tak ada bayar benda ni. Yang kedua, walaupun saya dah drop harganya jadi RM3,000 Malaysia, market sekarang sangat-sangat perlahan. Nak jual satu-satu grafik kad boleh dikatakan sangat susah, kecuali grafik kad yang harga bawah RM1,000 Malaysia. Bayangkan, itu baru satu company kecil macam saya. Kita kena hadap masalah dalam 20-30 biji grafik kad. Anda cuba relate dengan EVGA yang hadap masalah ni dalam satu skala yang sangat-sangat besar. Sebab dia sama saja. Kita tak boleh kata yang NVGA masa PKP hari tu mereka jual pada harga yang mahal untuk dapatkan keuntungan yang besar. Mungkin betul, tapi dia punya keuntungan tu tak adalah besar gila. Mungkin kalau sebelum ni mereka ambil keuntungan sebanyak 10% dan masa PKP mereka naikkan sampai 15%, tak adalah sampai 100%, 200%. Itu memang tak wujud lah. So, untuk cover balik kejatuhan harga tadi, anda bayangkanlah RM6,000 kos sekarang kena jual pada harga RM3,000 Malaysia. Itu bukan 10%, bukan 15%, bukan 20%. Itu dah lebih Itu dah lebih dari, kita kata, keuntungan yang mampu dijana oleh satu biji grafik kad. So, anda bayangkan EVGA hadap masalah tu dalam satu skala yang gila-gila besar. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam keadaan kita kata stok level mereka, inventory mereka tak sihat, masalah kita panggil, bila mana satu stok tu sangat-sangat tinggi and susah nak jual, kita panggil stok inventory dia tak healthy lah. Bila mana dalam keadaan stok inventory dia tak healthy tu, tiba-tiba Nvidia announce yang mereka akan keluarkan grafik kad baru RTX 4000 series. Benda ni akan menyebabkan orang tak belilah RTX 3000 series, kecuali RTX 3060, 3070 lah kot. Tapi yang confirm RTX 3080, 3090, kalau tak jual pada harga yang murah gila, orang tak akan beli. Dalam erti kata lain, EVGA akan rugi besar dekat 3080, 3090, 3090 Ti, tak kisahlah. Yang penting yang high end punya
itu EVGA akan hadap masalah. Dan sebenarnya bukan EVGA sahaja, boleh dikatakan semua brand, tapi yang berani bersuara hanyalah EVGA. Dari side Nvidia pula, adakah side in Nvidia ni dia tak faham yang dia punya partner-partner tadi bermasalah? Of course, mereka faham. Mereka ada report yang mengatakan berapa stok-stok ada dekat brand-brand ni. Confirm ada. Cuma kita kena tahu yang Nvidia pun dia perlu rolling cash dia. Dia kena ada satu produk baru untuk tambah jualan dia. Walaupun kita kata sales perlahan macam mana pun, Nvidia kena bayar gaji pekerja. Untuk bayar gaji pekerja tu, dia kena hasilkan grafik kad baru ataupun produk baru, kena ada jualan berlangsung. That's why belah Nvidia, dia macam mana, dia bukan tak kasihan tau. Dia kasihan apa yang berlaku dekat EVGA. Dia hargai hubungan dia dengan EVGA selama ni. Tapi dia kena jaga juga periuk nasi dia ni. Kalau dia tak jaga periuk nasi dia, dia punya staff keluar pergi sana sini dan sebagainya, itu lagi bermasalah untuk mereka. That's why bagi saya dia bukan isu terasa hati ataupun internal problem dan sebagainya, tapi isu kepada stok dan juga financial lah. Bila stok problem, of course kita punya financial pun akan problem juga. Lepas tu itu sahaja pendapat saya kan. Cuma di samping benda-benda tadi, saya nak kongsikan juga dengan anda, in case anda sedang untuk makluman anda, EVGA dia akan teruskan jualan dia. Ini yang saya kata, kalau betul-betul dia rasa direspect oleh Nvidia, rasa tak dihargai oleh Nvidia, rasa benci gila dekat Nvidia, sepatutnya semua stok yang dia ada sekarang dia akan buang pada harga yang gila-gila sebab nak rosakkan market kan. Tapi tak, mereka jual pada harga standard lagi. Walaupun existing stock, mereka akan terus jual sampai inventory mereka kosong. Itu yang berlaku. Then mereka akan terus jual, and warranty mereka akan terus cover macam biasa. Anda tak perlu risau. Kalau jumpa produk EVGA yang murah gila dalam pasaran, tak perlu fikir panjang, beli je, tak ada masalah. So untuk tambahan lagi, ada juga dalam perbualan tu, Gamer Nexus dia tanya juga CEO EVGA, katanya adakah mereka tidak berminat untuk keluarkan grafik card dari Intel ataupun AMD kan, sebab dia dah stop dengan Nvidia. Lagipun dia punya pendapatan 70% dari Nvidia daripada grafik card kan. Katanya tak. Sebab kalau dari anda tanya saya, pendapat saya secara peribadi adalah kerana market share yang dipegang oleh Nvidia sendiri untuk semua grafik card ada atas muka bumi ialah 80%. Untuk berpihak kepada AMD disebabkan rasa tak dihargai oleh Nvidia, bagi saya satu tindakan yang bodoh lah. Atas dasar tu saya mulakan saya punya introduction tadi, boleh jadi EVGA akan buat U-turn. Boleh jadi. Kalau mereka memang tak nak buat U-turn, mereka boleh je pergi kepada AMD ataupun Intel loh. Tapi sekarang mereka tak nak kepada dua brand ni. Mungkin mereka tunggu dipujuk lah oleh Nvidia, which is bagi saya benda tu agak mustahil berlaku lah. Mereka akan buat U-turn bila mana mereka dah tak mampu nak cover mereka punya expense tu dengan power supply, dengan motherboard, dengan keyboard, keyboard, headset, mouse dan sebagainya. At that time mungkin mereka akan buat U-turn lah. Apa pendapat anda? Mungkin anda boleh kongsikan dalam ruangan komen di bawah. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berabah. Jumpa lagi.